Nama saya Amirul Syafiq bin Kadir Maidin. Saya bernombor matrik A174127. Tajuk yang ingin saya mempersembahkan adalah model motivasi dan jaya diri dalam pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Pendidikan bersepadu adalah bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan subur bersama nilai murni. Ilmu pendidikan pada abad ke-21 mempunyai konsep yang berbeza mengikut beberapa aspek, iaitu antaranya psikologi, demografi, kehidupan sosial masyarakat. Model garis lurus yang diamalkan oleh pendidikan barat tidak sesuai untuk pendidikan Malaysia, kerana model ini menekankan bahawa semakin tinggi pendidikan, semakin jauh daripada Tuhan. Maka, model edaran semula dapat menjana kemajuan dan pembangunan seiring dengan kecintaan kepada Allah SWT. Maka model ini diguna pakai di Malaysia. Model ini menekankan bahawa semakin tinggi pendidikan, semakin kuat akidah dan kecintaan terhadap Tuhan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang dahulunya disebut Falsafah Pendidikan Negara FPN merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara Malaysia. Baiklah, model motivasi dan jaya diri, dan mengapa model ini dipilih oleh saya. Model ini merupakan salah satu daripada model pengajaran dan pembelajaran. Model ini mementingkan semangat dan kepribadian unggul yang diperlukan untuk berjaya dalam hidup. Model ini hendaklah diasaskan kepada konsep insan, iaitu satu proses membentuk dan mendidik manusia secara seimbang dan holistik. Model ini merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, fizikal, intelektual dan sosial untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Motivasi adalah perkara yang menggerak dan mendorong dan menentukan tingkah laku seseorang. Motivasi perlu diberi kepada setiap pelajar di sekolah agar pelajar tersebut lebih bersemangat dan dalam mengejar cita-cita mereka dan matlamat mereka. Baiklah, seterusnya, metodologi. Apakah itu metodologi? Metodologi merupakan kaedah yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu kajian. Metodologi adalah penting supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Kaedah kajian yang dirangka adalah melibatkan reka bentuk kajian, temu bual dan rujukan. Metodologi yang digunakan oleh saya adalah reka bentuk kajian, iaitu bentuk kajian yang akan digunakan sepanjang kajian ini. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif atau juga dikenali sebagai emerging. Kedua adalah kaedah temu bual. Kaedah temu bual adalah menganalisis transkripsi temu bual dalam kajian. Kaedah temu bual digunakan untuk mendapatkan maklumat bahawa adakah model ini digunakan di sekolah yang diajar oleh responden dan juga bagaimana mereka melaksanakan model ini. Kaedah ketiga adalah kaedah rujukan, iaitu cara merujuk buku teks dan laman sesawah yang sahih untuk mendapatkan maklumat tambahan. Seterusnya adalah dapatan kajian dan perbincangan. Persoalan pertama iaitu apakah kefahaman tuan yang mengenai falsafah pendidikan negara dan adakah konsep pendidikan negara digunakan dalam sistem pendidikan di negara kita. Baiklah, disebut bahawa falsafah pendidikan negara merupakan dasar pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia. Falsafah pendidikan negara inilah untuk mencapai intipati utama, iaitu melahirkan seorang insan yang berjaya. Pada masa sekarang, Perintah Kawalan Pergerakan Kementerian Pendidikan Malaysia tetap menjalankan usaha-usaha untuk menyebarkan ilmu kepada pelajar-pelajar di Malaysia. Maka kita dapat melihat bahawa dasar pendidikan negara dan falsafah pendidikan negara adalah sesuatu yang dilaksanakan dalam pendidikan negara kita. Maka saya juga bersetuju dengan pendapat responden saya, iaitu Tuan Azri, bahawa Malaysia masih menggunakan konsep pendidikan negara dalam sistem pendidikan negara kita. Persoalan kedua yang saya bertanya kepada beliau adalah apakah pendapat Tuan terhadap kepentingan menerapkan model motivasi ini dalam diri setiap pelajar. Model ini mementingkan kepribadian dan keunggulan seseorang individu itu dalam mencapai sesuatu matlamat. Pelajar-pelajar akan menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Pada masa sekarang, kebanyakan pelajar tidak mempunyai matlamat dan tidak tahu arah tuju mereka dalam sesuatu pembelajaran. Kerana jika pelajar hanya untuk lulus, mereka tidak akan mencapai apa-apa dalam pelajaran. Tetapi jika mereka menerapkan dasar kepribadian, mereka akan berjaya dan mempunyai matlamat, lalu mendorong mereka untuk mencapai matlamat tersebut. Oleh itu, melalui menerapkan model,
motivasi ini, pelajar akan mula mempunyai maklumat lalu mendorong mereka mencapai maklumat yang ingin mereka kecapi. Persoalan ketiga, pihak sekolah dan guru memainkan peranan penting bagi menerapkan motivasi dalam diri setiap pelajar, terutamanya guru, kerana gurunya adalah individu yang penyampai maklumat secara bersemuka. Oleh itu, adakah seseorang guru itu perlu mempunyai sifat bermotivasi sebelum memberi motivasi kepada pelajar? Dan apakah ciri-ciri yang perlu ada pada guru tersebut? Baiklah, seseorang guru itu haruslah mempunyai ciri-ciri seperti disiplin, komitmen dan berwawasan. Guru merupakan suatu contoh dan teladan kepada pelajar. Jika seorang guru itu mempunyai seorang yang berwawasan, berdisiplin dan komitmen, sudah tentu pelajar akan diinspirasikan menjadi seperti guru tersebut, lalu mempunyai maklumat dan impian untuk menjadi seperti mereka. Guru memainkan peranan yang penting dalam memotivasikan seorang pelajar. Motivasi yang disampaikan oleh guru-guru ini mudah difahami dan semestinya menimbulkan maklumat dari diri pelajar untuk berjaya seperti guru-guru mereka. Persoalan yang keempat, pada pendapat Tuan, adakah pegangan agama berkait rapat dengan seseorang pelajar menjadi insan yang bermotivasi? Pendidikan di Malaysia mengamalkan model edaran semula seiring dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan bahawa semakin tinggi pendidikan, semakin kuat akidah dan kecintaan kepada Tuhan. Dalam Islam juga menyatakan bahawa ilmu itu penting dalam kejayaan di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, kita tidak boleh membezakan antara kebenaran dan kepalsuan. Jika seorang pelajar berpegang kepada akidah, sudah tentu pelajar tersebut akan menjadi insan yang berhebat, berwawasan dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Persoalan kelima, dalam bentuk apakah motivasi ini dapat memberi kesan baik kepada pelajar tersebut dan cara untuk meningkatkan motivasi dalam diri pelajar, kerana kini pelajar di Malaysia kurangkan motivasi dalam diri mereka. Bentuk motivasi yang paling berkesan adalah guru itu sendiri. Sekiranya seorang pelajar itu mempunyai masalah, guru dapat membimbing dan memberi motivasi kepada pelajar tersebut supaya dapat mencari penyelesaian yang terbaik. Maka kunci yang paling penting adalah guru itu sendiri. Jika guru itu sendiri tidak mempunyai sikap yang baik, bagaimana pelajar ingin mencontohi guru tersebut? Bagi meningkatkan motivasi dalam diri pelajar, guru haruslah memberi gambaran yang jelas apa yang pelajar ingin mencapai. Oleh itu, guru perlulah mengambil langkah pertama, mengetahui masalah pelajar dengan bertanya kepada pelajar tersebut, lalu memberi mereka motivasi yang sepatutnya. Baiklah, kesimpulan. Model motivasi dan jati diri memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan pengajaran yang berkesan, lalu melahirkan lebih ramai insan yang berjaya dunia dan akhirat. Kehidupan tanpa maklumat tidak baik kerana individu tersebut tidak akan mempunyai hala tujuan kehidupan. Guru memainkan peranan yang penting dalam model motivasi ini. Dalam pendidikan negara, maka semua guru di Malaysia perlu mempunyai kesadaran terhadap kepentingan model ini dalam sesi pengajaran pembelajaran. Objektif utama kajian ini adalah untuk melahirkan lebih ramai insan yang berjaya mengisi model motivasi dan jati diri ini. Pelaksanaan ini akan mewujudkan pemikiran yang baik kepada pelajar. Seterusnya adalah bukti dan juga gambar screenshot yang saya mengambil antara perbualan antara saya dan Tuan Azim.